kita itu sumber ambilan dan teladan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dimuliakan teman bicara saya pada petang ini, Saudari Maslina, seterusnya kepada para pendengar Radio Aikim yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita terus berada di dalam suasana ilmu. Yang mana dengan pilihan anda pada petang ini untuk mendengar Radio Aikim, kita termasuk dalam golongan orang yang cintakan ilmu dan juga mendengar ilmu. Yang mana ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita, ya Mas ya. Saya. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu gelap gelita. Ya, dengan ilmu kita menyuluh kehidupan kita, sama ada kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Ya, apabila kata tidak ada cahaya jatuh ke mata kita, kita buta mata. Tapi bila tidak ada ilmu yang jatuh ke dalam jiwa kita, kita buta hati. Buta mata sekadar tak nampak jalan di dunia, tapi kalau buta hati, kita tidak akan nampak jalan menuju akhirat. Sedangkan kita semua ni adalah warga akhirat, bukan warga dunia. Datuk kita Nabi Adam dan nenda kita Siti Hawa alaihissalam berasal daripada syurga. Kita didamparkan di dunia ini untuk melaksanakan satu tugas yang kita harap kita mempunyai suluhan yang terang untuk menuju syurga semula. Itu yang dikatakan dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia diciptakan untuk akhirat. Tapi ini bukan berarti kita menidakkan kepentingan dunia. Dunia penting, tetapi dunia itu penting kerana adanya hari akhirat. Jadi mudah-mudahanlah dengan mendengar ilmu dan perbincangan kita nanti dalam segmen Mukmin Profesional ini, kita akan dapat menimba ilmu dan kita dapat menyuluh kehidupan kita, insya-Allah. Baik, seperti mana yang telah diwar-warkan oleh Mas tadi, kita akan bincangkan sikit pada petang ini apakah sumber ambilan dan sumber teladan kepada Mukmin Profesional ini. Ya, di dalam surah Al-Qasas ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau berikan kerja ataupun tugasan ialah orang yang mempunyai al-qawi, kekuatan, lagi amanah. Jadi di situ ada dua perkataan yang menjadi key ataupun kunci, ya, iaitu al-qawi, iaitu kekuatan, dan juga al-amin. Al-qawi dan al-amin mesti disepadukan. Ayat ini menceritakan tentang latar belakangnya, ada latar belakangnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia larikan diri daripada istana Firaun, dia kembara yang panjang sehinggalah terdampar di sebuah padang pasir di negeri Madian, ya. Waktu itu dia bertemu dengan dua orang anak gadis. Waktu dia keletihan di padang pasir, dua orang anak gadis yang kelihatan letih juga, ya, iaitu dua anak gadis ini pengembala kambing bernama Lia dan Safura, ya. Lia dan Safura ni ialah anak kepada Nabi Syuaib. Kalau dulu biasa dalam satu masa tu ada dua nabi, ya. Jadi anak kepada Nabi Syuaib, Lia dan Safura ni pengembala kambing dalam keadaan letih dan lesu, ya. Kambing-kambing mereka tak dapat nak minum air kerana ada mengatakan sumber air ini ditutup. Jadi mereka menunggu orang ramai datanglah untuk angkatkan penutup sumber air ni untuk diminum oleh kambing mereka. Jadi mereka menunggu lama. Jadi apabila Nabi Musa melihat dua orang anak gadis ini, timbul simpati dan empati. Simpati itu memahami, ya, kesusahan orang. Empati itu lebih tinggi lagi, ia merasai kesusahan orang. Lantas Nabi Musa membantu dua anak gadis ini untuk mengangkat penutup air itu. Dan dalam tafsir Ibn Katsir diceritakan bahawa penutup air ini sangat berat, hanya mampu diangkat oleh 10 orang lelaki, ya. Tetapi Nabi Musa boleh mengangkatnya seorang. Jadi di situ kelihatan al-qawi, kekuatan Nabi Musa, ya. Jadi anak gadis ni gembira, kambing mereka dapat minum dan mereka pulang lebih awal bertemu dengan ayahnya Nabi Syuaib dan menceritakan keadaan itu. Lantas Nabi Syuaib kata, jemput dia datang ke rumah sebab ini musafir, kan. Jadi apabila anak gadis ni kembali bertemu Nabi Musa dan jemput ke rumah, jalan menuju rumah itu tentulah Nabi Musa tak tahu. Tapi sepatutnya orang yang tak tahu berjalan di belakang. Dan orang yang tahu jalan iaitu Lia dan Safura ni berjalan di hadapan. Tetapi tidak, Nabi Musa nak berjalan di hadapan dan dia meminta dua orang anak gadis ni berjalan di belakang. Jadi
Apa sebabnya? Sebab dalam tafsir juga mengatakan bahawa pakaian gadis-gadis di Madian waktu itu agak menedahkan sikit. Jadi Nabi Musa ternyata seorang yang al-amin, menjaga mata. Tidak mata keranjang lah orang kata sekarang ni. Siapa, kata Sayyidina Umar, saya teringat kata Sayyidina Umar, siapa yang menjaga mata akan diberi kemantapan jiwa. Jadi betul Nabi Musa ni jaga mata dia minta jalan di hadapan, dan kalaulah nak pusing kiri ke ataupun nak belok kanan ke dan sebagainya, ditunjuk dengan isyarat baling batu ataupun baling kayu. Jadi bila sifat yang kedua ini dilihat oleh anak gadis dua orang ni, memang sangat mengkagumkan. Pertama tadi kagum dengan kekuatannya, sekarang kagum dengan kelakuannya, dengan peribadi dan akhlaknya. Al-Amin itu. Jadi apabila anak gadis ni pulang ke rumah bertemu ayahnya, lantas dia keluarkan ayat ataupun perkataan berbentuk recommendation ataupun bentuk satu pengiktirafan kepada ayahnya, satu suggestion, satu cadangan. Ayah, terimalah dia ni, lelaki ni untuk bekerja dengan kita. Dan dia kata inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang baik untuk kita berikan kerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Jadi perkataan anak Nabi Shu'aib ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk pengajaran buat kita juga. Jadi pada Nabi Musa ada kekuatan Al-Qawi, dan pada Nabi Musa juga ada Al-Amin. Dan ayat Quran ni ibrahnya ataupun pengajarannya bukan waktu itu saja, tetapi sampai sekarang lah. Kalau dulu kekuatan itu diukur pada fizikal, tetapi sekarang knowledge is power. Jadi Al-Qawi itu boleh juga ditafsirkan sebagai pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan sebagainya. Jadi kalau kita nak berikan kerja atau berikan amanah kan apa saja, mesti orang tu ada dua sifat, Al-Qawi dan Al-Amin. Di sinilah sumber ambilan kepada mukmin profesional. Al-Amin itu kepada mukmin, Al-Qawi ataupun kekuatan itu kepada profesional. Jadi bukan terhad untuk kita jadikan diri kita sebagai mukmin profesional. Kita nak pilih, contohlah kita nak pilih suami, kita mesti pilih suami yang Al-Qawi dan Al-Amin. Begitu. Kalau ditanyakan kepada isteri pula, kita katalah suami nak pilihkan pembantu rumah, nak pilih yang mana? Katalah pembantu rumah A. Yang pertama, dia orang yang amanah, jujur dan sebagainya, tapi selalu sakit-sakit. Dah selalu sakit-sakit, tak larat, orang kata lemah-lemah lah. Yang pertama, dia jujur tapi ada lemah-lemah dari segi badan. Yang kedua, tangkas buat kerja, pandai buat kerja, tapi ada rekod mencuri ke, tak amanah. Jadi antara dua ni, yang mana nak pilih? Kalau suami kita bertanya pada kita lah, tadi ada kelemahan di sudut kerja tetapi amanah, yang ini bagus kerjanya tapi kurang amanah. Kalau ditanya kepada para pendengar dan kita semua sebagai bahan pencetus fikiran pada petang ini, siapa yang kita nak pilih? Jawapannya mudah, kita boleh memilih untuk tidak memilih. Tak boleh pilih dua-dua. Kalau kita pilih yang amanah tapi selalu sakit-sakit, nanti bukan dia yang buat kerja, kita pula. Kita bukan dibantu tapi dibuntu. Kita pula nak jaga dia. Ataupun kalau kita pilih orang yang pandai kerja, cekap bekerja tapi tak amanah, wah sukar. Rumah kita macam mana, anak kita dididik macam mana dan sebagainya. Jadi ini, begitu juga melebar ufuk pemikiran kita, horizon pemikiran kita, kita nak pilih pemimpin. Begitu juga pemimpin yang ada Al-Qawi dan pemimpin yang Al-Amin. Pemimpin yang pintar pada masa yang sama, pemimpin yang benar. Pemimpin yang ada high tech pada masa yang ada high touch. Yang kita katakan. Dan pemimpin yang kuat hablum minallahnya dan akrab juga dengan manusia dalam hablum minannasnya. Jadi di sinilah yang kita katakan pengajaran daripada surah Al-Qasas kepada yang diturunkan atas kes ataupun insiden ataupun sejarah Nabi Musa dan juga anak Nabi Shu'aib tadi diabadikan supaya kita menjadi pengajaran kita sampai ke hari ini, Mas. Gitu. Dan juga kepada anda para pendengar mungkin ada persoalan, boleh hubungi kami 0362051500, 0362051500, ataupun anda yang nak menghantarkan soalan secara SMS, typekan saja IKIM, jarak mesej ataupun soalan anda hantarkan ke 39111, dan juga Facebook kami, anda boleh tinggalkan soalan ke Facebook kami iaitu ikim.fm. Jadi mungkin kita ada pemanggil pada waktu ini, Ustaz. Hello, Assalamualaikum.
Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Jadi sebagai seorang Muslim profesional, Siapa di talian ya? Ini maaf saya daripada Pulau Pinang. Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Silakan Cik Abdul Manan. Jadi sebenarnya untuk jadi Muslim profesional kita kena ada beberapa ciri yang penting lah. Bagaimana beritahu minggu sudah. Jadi sekarang ni Nabi SAW Nabi beritahu memang hadis tu benar, tetap benar. Jadi apa dia Nabi SAW beritahu di akhir zaman, mula-mula sekali khusyuk dalam semayang akan dikabulkan ataupun akan dikeluarkan. Yang kedua amanah. Yang ketiga ialah tali silaturahim. Jadi dengan tiga hadis tiga perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, bagaimana kita untuk jadikan Muslim profesional tadi supaya mengatasi ataupun cara-cara yang kita buat supaya apa yang Nabi SAW tadi tetap benar dan bagaimana kita mengatasinya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kita ambil panggil lagi Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Nama saya Mio. Saya nak bercakap dengan silakan Cik Mio, dari mana ya? Hello. Hello, Encik Mio dari mana ya? Saya Mio lah. Dari mana ya Encik Mio? Saya daripada Port Dickson. Silakan. Okey, saya nak bertanya tentang ngambilan lah tadi kan. Sumber ambilan. Okey, macam ini. Bila kita ada kuasa, contohnya kita sebagai pengurus, kita ada berkuasa untuk mengambil ataupun tak mengambil. Seperti dua ciri tadilah. Kan? Antara dua ciri tadilah. Kan kalau tak menepati, kita boleh tak mengambil lah. Macam mana kita dalam keadaan kita tidak ada kuasa, pengurus kita tak amanah, dan pengurus kita ni hablun minallah hablun minannasnya out. Macam itu juga macam kita sebagai rakyat. Kalau pemimpin yang tak ada hablun minallah hablun minannas, macam mana kita ni nak memberi sumbangan dalam Muslim mukmin yang profesional ni tadi. Dalam keadaan kita tidak ada kuasa, lemah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya boleh jawab yang ini dulu dahulu ya. Yang lain tu sabar dulu, kita akan jawab sebentar lagi. Jadi silakan Ustaz. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Abdul Manan daripada Pulau Pinang tadi yang menguatkan, memperkukuhkan hujah kita tentang mukmin profesional. Dan Cik Abdul Manan telah mengeluarkan hadis yang berkaitan iaitu tentang di akhir zaman, tiga perkara yang diangkat iaitu khusyuk dalam solat, kemudian amanah dan juga tali silaturahim yang begitu rapuh. Jadi saya kira tiga perkara tu walaupun nampak berbeza nampak berbeza, tetapi dia sebenarnya ada hubung kait yang rapat antara satu sama lain. Yang pertama saya nak menegaskan bahawa solat adalah satu perkara yang utama dan pertama. Dan solat mesti difahami secara holistik. Walaupun solat hakikatnya adalah hubungan yang begitu resmi, yang begitu intim antara manusia dengan Allah, tetapi kesan daripada solat, impak daripada solat tu sebenarnya dia akan memberi kesan kepada hubungan sesama manusia dan juga hubungan dengan kepakarannya. Jadi kita lihat kalau orang kata ada orang datang bertanya pada kita, katalah hidup saya ni dah haywire, maksudnya lintang pukang lintang pukang, dah teruk, tapi saya nak berubah. Dia seorang Islam, dia kata dia nak berubah, jadi semua ada masalah, jadi saya nak bermula daripada mana? Jawabnya mudah nak bermula daripada memperbaiki solat. Apabila kita memperbaiki solat, dia akan menjadi satu chain reaction, kesan berantai kepada perkara-perkara yang lain. Dia akan baik sikit-sikit terus yang selainnya. Jadi di situ saya nak lihat solat bukan aspek ritualnya saja, tetapi aspek spiritualnya. Kadang-kadang kita laksanakan solat secara adat saja. Mungkin itu memang solat yang tertolak. Solat yang kita buat untuk riak, semata-mata nak menunjuk pada orang, ataupun solat yang tak ada ilmu, tak tahu sah batal rukun dan sebagainya, itu dah tertolak awal. Kemudian kalau kita menjaga aspek-aspek rukun fiqahnya, solat kita dah sah, tetapi belum tentu khusyuk. Solat yang khusyuk adalah solat yang boleh memberi impak, memberi kesan kepada
sistem keyakinan kita, memberi kesan perubahan kepada worldview kita, cara kita melihat, dan memberi kesan kepada tindakan kita hingga dengannya tercegah fahsyat dan mungkar. Contohnya saya katakan tentang solat lah, tentang solat sekali lagi. Apabila kita solat, sebenar-benarnya yang dikatakan khusyuk itu, ya, dia sekurang-kurangnya ada 4 rasa menurut Imam Ghazali kata, ya. Yang pertama, kita rasa haibah, rasa besar betul Allah. Bila kata Allahu Akbar, permulaan takbiratul ihram, segalanya kecil, Allah yang besar. Maksudnya fokus kita dengan Allah. Yang kedua, kita ada rasa takut, rasa gerun dengan Allah, kemudian rasa harap, rasa rajak dengan Allah, lepas tu rasa hayak, rasa malu dan sebagainya. Rasa-rasa inilah yang membentuk khusyuk. Dan di akhir zaman, rasa-rasa inilah yang diangkat, ya. Kalau kita lihat, ramai orang yang solat tetapi tidak memberi kesan. Bukan saja ramai orang yang solat tidak memberi kesan, ramai juga orang dah tak solat. Mengikut kajian yang saya baca daripada Datuk Dr. Fadilah Kamsah, 85%, 80% orang tidak solat. Jadi bayangkan betapa fragile, betapa rapuhnya kita sekarang. Jadi padahal solat itu adalah kepala segala ibadah. Apabila solat ada, ditanya nanti di akhirat, kalau solat bagus, lainnya dihisap dengan begitu mudah. Tetapi apabila solat dah sangkut, segala-galanya sukar, ya, dan sebagainya. Jadi solat adalah kepala ibadah. Jadi apabila diangkat solat, maka kita umpama jasad yang tak ada kepala lagi lah. Kita mungkin jumpa orang masih bergerak kalau dia tak ada tangan. Kita masih nampak orang yang tak ada kaki, tapi tak pernah kita jumpa orang tak ada kepala, ya. Jadi begitulah umat Islam, ya. Mukminnya sudah tidak ada. Dan bagi mereka yang solat pula, linkage ataupun perhubungan antara solat dengan kehidupan hablum minan nas tu kadang-kadang tak ada. Bagaimana orang yang rajin solat kadang-kadang minta maaf, ya, mulut laser, masih lagi kuat mengumpat dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Bagaimana Rasulullah bila diberitakan seorang wanita yang malamnya rajin solat malam dan siangnya berpuasa, tetapi dia ada kelemahan, iaitu dia selalu menyakiti hati jirannya dengan lidahnya. Rasulullah kata la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Dia tu tidak ada kebaikan bagi dia. Dia adalah ahli neraka. Walaupun dia baik dengan hablum minallah, tentu ada masalah dalam hablum minallah tu. Dalam solatnya mesti ada masalah. Jadi begitulah yang kita nampak. Memang mukmin profesional, orang yang benar-benar menjaga solatnya dan khusyuk dalam solatnya, dan solat tu berkesan dalam hubungannya sama manusia. Begitu juga hubungan solat dengan pekerjaan. Dalam solat kita diajar fokus. Kita ada 3 kiblat dalam solat, ya. Kiblat mata, tempat sujud, kiblat dada, Kaabah, dan kiblat hati kepada Allah. Kita kena jaga. Kita diajar fokus. Dengan fokus kita ada kekuatan. Contohnya, kalau cahaya matahari turun ke bumi ini tak membakar, tapi kita letakkan kanta, nanti dia ada dia fokus kepada satu yang objek, di mana objek intensity atau keamatannya tinggi dan boleh membakar. Jadi kenapa masa solat kita diajar untuk fokus, tetapi tidak ada kesan di luar solat, kita tidak fokus lagi pada visi kita, pada misi kita, pada pekerjaan kita, pada sumber tenaga kita. Masih lagi tenaga kita pergi ke tempat yang lara, yang tak perlu diberi tumpuan. Jadi bukan kita tak kuat, tetapi kita tidak fokus. Masalahnya. Begitu juga dalam solat, kita menjaga ketepatan waktu. Time management, ya. Orang yang solat selalunya mesti dia jaga time management dia. Tapi apa masalahnya? Orang yang solat tetapi datang lewat, bekerja, kan. Kalau temu janji, tak tepati dan sebagainya. Kalau dia perlu bawa. Dan solat ajaran kebersihan. Kita mesti bersih daripada hadas, bersih daripada tempat kita, daripada najis dan sebagainya. Tetapi kenapa dalam kehidupan kita tidak mengamalkan kebersihan? Contoh, bukan saja kebersihan jiwa, tetapi kebersihan pakaian, kebersihan fizikal dan sebagainya. Jadi itu ada masalah memang. Jadi begitu juga solat kita amanah. Amanah, ya, Mas, ya. Saya minta maaf, saya buat contoh solat yang dikaitan dengan amanah. Katalah kita solat seorang, tiba-tiba kita buang angin, ya. Tak ada siapa yang dengar, tak ada bau, tak ada apa, memang. Tapi kita tahu, kita akan berhenti solat. Sebab waktu itu kita rasa kita nak tipu siapa? Kita sedang berdepan dengan Allah, kan? Jadi walaupun kadang-kadang, contoh lagi yang kedua, kita bisa kata kita tidur lewat. Katalah pukul 2-3 pagi kita tidur, kemudian kita bangun esoknya untuk solat subuh. Subuh sekarang 5.40, kita dalam keadaan terlalu mengantuk. Kita sembahyang seorang, tak ada siapa-siapa kiri kanan kita. Solat subuh 2 rakaat. Apakah kerana terlalu mengantuk kita potong jadi 1 rakaat? Kita takkan buat begitu. Jadi
begitu juga sepatutnya kesan kepada kerja kita. Dalam kerja misalnya kata kita tak layan Facebook kerana ini amanah waktu. Contoh dalam waktu kita bekerja, ataupun kita apabila diminta untuk aturkan perbelanjaan, kita tidak akan curang under table ataupun apa ni yang kita deal bawah kapet, bawah meja dan sebagainya, kita tak mau begitu. Jadi ini kesan kepada amanah. Amanah dan iman itu saling lazim belaziman, dan iman itu ada kaitan dengan solat, dan amanah itu juga ada kaitan dengan solat. Dan tadi silaturahim saya dah sebutkan tadi. Jadi kalau kita jaga solat dengan sebenar-benarnya, insya-Allah kita akan menjadi orang yang amanah, dan kita adalah orang yang menjaga silaturahim. Itu saya rasa respon saya kepada Cik Abdul Manan. Terima kasih. Yang kedua Cik Mio daripada Port Dickson tadi, sumber ambilan kuasa dan sebagainya. Baik, telah berkali-kali saya sebutkan bahawa kita tidak boleh, dalam istilah orang putihnya dia kata play victim lah. Play victim maksudnya kita ni hanya menjadi mangsa saja. Kenapa kita miskin? Kita kata, saya dilahirkan dalam keluarga miskin. Keadaan saya orang miskin, saya pun jadi miskin. Play victim. Kita suka kita menjadi mangsa. Betul. Tetapi apa yang sepatutnya ialah, bagi saya bukan menyebelahi mana-mana, bukan begitu. Tetapi antara rakyat, pemerintah dan sebagainya, kita kerap melihat kuasa yang ada di tangan orang lain. Kenapa orang lain tidak menggunakan kuasanya untuk menegakkan Islam? Itu persoalannya. Tetapi sudahkah kita lihat pada diri kita? Kita juga ada kuasa. Dalam rumah tangga misalnya kata, kita sebagai pemimpin, kita ada anak, kita ada isteri. Dan rumah kita tu adalah daerah takluk kita. Tapi apakah sudah kita tegakkan segala-galanya yang dikatakan kita hendak orang lain tegakkan tu di rumah kita? Di rumah kita contohnya. Tetapi selalunya kita marah kalau orang lain tidak berubah mengikut apa yang kita inginkan. Tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak berubah seperti mana yang kita inginkan. Apa yang penting ialah sekarang ni ialah memang kita banyak halangan, banyak hambatan untuk menegakkan Islam. Islam di akhir zaman, saya dah katakan dulu, seperti mana orang yang dagang, dia akan kembali dagang balik. Pernah dalam satu mafhum sebuah riwayat katakan, orang yang nak menegak Islam di akhir zaman ini umpama melawan arus sungai. Dia sentiasa ada tentangan. Dan kita tidak menyalahkan musuh dan tentangan ini sepanjang masa. Okey, saya katakan tadi, baik kita teliti kuasa perubahan yang ada pada diri kita. Contoh kita harap orang lain berubah, baru kita berubah. Tetapi sebetulnya dan sebenarnya kita berubah, dan perubahan kita akan mengubah orang lain. Contoh dalam sebuah rumah tangga, selalu suami berkata, saya boleh jadi suami yang soleh sekiranya isteri saya soleha. Itu salah. Saya mesti jadi suami yang soleh supaya isteri saya boleh didik menjadi isteri yang soleh. Sepatutnya. Pengikut pemimpin. Ramai juga pemimpin yang mengeluh, saya nak pengikut yang baik. Kalau pengikut saya baik, kalau rakyat saya baik, saya boleh jadi pemimpin yang baik. Tetapi cuba bayangkan, kita dulu menjadi pemimpin yang baik, baru kita dapat pengikut yang baik. Saya teringat malangnya saya tak hafaz hadis tu. Dia kata, bagaimana kamu, begitulah pemimpin-pemimpin yang diberikan kepada kamu. Contoh jadi kita rakyat, kalau kita berubah ke arah kebaikan, dan kebaikan tu merebak kepada keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara tadi, keluarga kita baik, kemudian keluarga-keluarga ni baik, membentuk masyarakat yang baik, kemudian masyarakat ni besar lagi. Jadi akhirnya apabila kita baik, Allah akan lantik ataupun utuskan atau berikan kita pemimpin yang baik. Itu yang dikatakan majoriti takwa. Apabila ada orang yang baik, insya-Allah orang yang baik akan tertunjuk sebagai pemimpin yang baik. Ini yang saya. Jadi macam mana nak buat suatu perkara ni? Ini yang dikata the long breath war. Perjuangan nafas panjang. Kita tidak boleh dapat hasil yang overnight. Saya tidak menafikan perlunya kepimpinan berubah. Tetapi sebelum kepimpinan berubah, kita ditanya pada diri kita dan keluarga kita. Jadi saya rasa penting untuk kita berubah, dan Allah akan bertanya, apakah kita yang telah kita buat untuk mengubah keadaan ini. Bermula daripada diri kita dan keluarga kita. Begitu Mas. Jadi apapun, kita akan berehat seketika, Ustaz dan juga para pendengar. Anda jangan ke mana-mana, boleh terus hubungi kami selepas ini. Talian kami 0362051500, dan kita berehat seketika, kembali selepas ini. Negeri Sembilan 102.7
Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Maksudnya, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkilau seperti pedang? Al-Bara menjawab, tidak. Wajah baginda bagaikan bulan. Hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, Darimi dan Ahmad. Kembali bersama untuk segmen Mukmin Profesional dan masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Ustaz Zafarul Muhammad Choi dan masih lagi kita bicarakan berkenaan dengan sumber ambilan dan teladan sebagai mukmin profesional tadi dan juga nampaknya kita ada pemanggil lagi Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Mama Yaakob belakang. Encik Mama Yaakob, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak? Kita pernah dengar selalu dua golongan ni kalau baik, maka baiklah keseluruhannya hadis Nabi kan, umarak dan ulama. Dan kita ni maju menurut visi umarak dan ulama ni. Sekarang negara macam Timur Tengah, Pakistan, Indonesia, majoriti ni umat Islam dengan segala hazanah bumi, kita jadi orang yang mundur sebab dari zaman sahabat dan maju zaman-zaman tabi'in, dan lama kita fokus kepada ibadah tu, pada ibadah khususiah. Itu yang Ustaz bawa topik mukmin profesional ni. Kita yang mukmin tu kita dah okey dah. Yang profesional ni dia tak okey lagi. Ustaz ulang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ambil satu lagi manggil Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Hello. Pakcik Mia dari Ipoh. Pakcik Mio, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni dari Ipoh. Ya. Saya pakcik nak bawa kepada situasi sekarang lah ya. Iaitu sekarang ni dah sibuk dengan demonstrasi ya. Halo? Ya, Pakcik. Jadi sibuk dengan demonstrasi. Jadi kedua-dua pihak, kumpulan A dan kumpulan B, mereka ni memperjuangkan sesuatu yang saya rasa tak ada kaitan dengan Islam. Iaitu memperjuangkan sistem demokrasi. Padahal kita tahu demokrasi ni ialah bawaan daripada barat, penjajah. Dan tak ada kaitan langsung dengan Islam. Jadi saya rasa kedua-dua pihak ni macam 2x5 lah. Itu sajalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin satu lagi manggil agaknya saya. Hello, Assalamualaikum. Itu sajalah. Hello. Assalamualaikum. Hello. Halo, ya. Ya, siapa di talian? Saya Syarani dari Kota Baru. Silakan Cik Syarani. Ya, saya terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tertarik apabila Ustaz mau bicara tentang peranan atau kuasa yang ada pada ketua keluarga. Jadi kita Ustaz sebut bahawa kita selalu melihat orang lain untuk melaksanakan sesuatu melihat pada kuasa yang pada kita. Ya, saya tertarik macam ni. Apabila kita lihat kepada satu hadis Nabi sebut annas ala dini mulukihim. Orang ramai itu mengikut kelakuan pemimpin mereka. Saya melihat dia memberi satu gambaran besar bahawa pemimpin memberi satu kesan yang besar kepada kehidupan orang di bawah. Saya tidak menafikan bahawa memang keluarga memang ada kuasa dalam kuasa terhad pada keluarga untuk mengaplikasikan apa yang patut dilakukan oleh keluarga dalam soal aurat dan sebagainya. Tapi yang lebih besar saya melihat bahawa ketua kerajaan atau Anas Al-Adin Mukim itu menunjukkan bahawa peranan ketua kerajaan besar daripada apa yang ada pada keluarga. Saya buat contoh begini, ramai yang telah melaksanakan tugas kecil tadi. Ahli ketua keluarga dah melaksanakan banyak, contoh dalam bidang khususiah, dalam bidang akhlak sebagainya. Tetapi apabila di luar daripada kawalan dia, luar daripada keluarganya, dia akan tak dapat menguasainya, dapat
apa dapat mengaplikasi apa yang kuasa pada dia. Karena itu saya lihat maknanya peranan kerajaan itu lebih besar daripada apa yang ada pada kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mungkin Ustaz boleh respon yang ni, kalau ada masa boleh kita ambil memanggil lagi ya. Ya, pertamanya saya raikan perbezaan pandangan. Saya dah tegaskan awal dulu bahawa perbezaan bukan semestinya satu pertentangan. Perbezaan adalah kita melihat daripada pelbagai sudut. Setiap manusia ada titik butanya masing-masing, ada blind spotnya masing-masing. Mungkin ada perkara yang menjadi blind spot bagi saya dilihat oleh para pendengar, dan mungkin juga ada para pendengar yang tidak nampak ataupun tidak jelas. Saya cuba memperjelaskannya. Jadi saya kira kita bukan saja admit the difference, kita akui ada perbezaan, tetapi kita meraihkan. We must celebrate the difference. Jadi contohnya kita pada petang ini ada perbezaan, tetapi cabaran kita yang paling utama ialah bagaimana kita menguruskan perbezaan kita dengan baik, supaya apa sahaja yang kita perbincangkan kita tidak kita tidak sampai menyebabkan hati kita kasar, hati kita keras, tetapi ada lapang dada, tasamuh, ada lemah lembut dan sebagainya, dan sampai ke satu tahap kita terima berbeza, kita terus berbeza, tetapi the same difference, perbezaan yang sama. Mungkin matlamatnya sama tetapi pendekatannya berbeza. Itu yang dikatakan the same difference. Saya kira apa yang diutarakan ataupun diluahkan oleh para pendengar tadi, bermula daripada Cik Mat Yaakob, kemudian Cik Mio dan sebagainya, ini adalah pandangan yang kata the same difference. Contohnya begini ya, untuk kita membawa Islam ini ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, dan dalam skala yang lebih besar sampai ke peringkat negara dan dunia antarabangsa. Sebab Islam itu adalah agama yang universal. Rahmat untuk sekalian alam. Bukan saja untuk orang Islam, tetapi untuk orang bukan Islam saja. Bukan saja untuk manusia, tapi untuk haiwan dan tumbuhan juga rahmatnya. Jadi saya lihat ada dua perbezaan pandangan. Yang pertama yang menggunakan kaedah siasah politik, dan ada yang menggunakan kaedah dakwah. Saya tak mau timbulkan dikotomi ataupun pertentangan antara dakwah dan siasah, tapi biarlah kita katakan masing-masing bekerja di tempat masing-masing, berperanan di tempat masing-masing untuk memberi kesedaran kepada ummah dan sebagainya. Jadi saya kira apabila kita melihat tadi macam mana agama rakyat itu ialah menurut agama pemimpinnya, itu satu yang kita nampak. Tetapi saya juga membawa hadis tadi, kata bagaimana kamu, begitulah pemimpin yang diberikan kepada kamu. Sebab itu daripada dulu lagi ada perbezaan pandangan dalam soal ini. Saya masih ingat waktu di universiti dulu saya ada baca buku Harakah Islamiah oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata ada dua cara. Pertama, memindahkan cara untuk membawa Islam yang lebih luas, lebih besar. Pertama, memindahkan iman kepada pemimpin. Itu pertama, memindahkan iman kepada pemimpin. Yang kedua, memindahkan kepimpinan kepada orang yang beriman. Jadi masing-masing dua cara inilah. Jadi ada orang yang bergerak melalui dakwah, kemudian tarbiyah, dia tak kiralah pihak parti A ke parti B. Sekarang ni kadang-kadang kita orang Melayu, minta maaf orang Melayu saya katakan, orang Islam insya-Allah tidak begitu. Orang Melayu kadang-kadang dia ada prejudge atau prejudis. Oh, itu kelompok mana? Kelompok A. Jadi kalau kelompok A, apa yang dia cakap semua salah oleh kelompok B. Begitu juga A merasakan apa yang dibuat oleh B semua salah. Padahal kalau kita lebih rasional, kita melihat apa yang baik. Saya tertarik ada yang diungkapkan oleh seorang tuan guru dalam saya baca dalam Solusi bulan ni, dikatakan yang ditulis oleh seorang kolumnisnya, dikatakan gurunya berkata akhir sekali orang yang ikhlas daripada mana kumpulan pun akan bersatu. Jadi kita tidak nafikan ada orang-orang ikhlas ni semua. Jadi macam mana kita nak mencari orang yang ikhlas? Kita gerakkan dakwah dan tarbiyah. Jadi kemudian perubahannya akan bermula, permulaan daripada keluarga mereka. Kemudian daripada itu berubah sistem ekonomi. Sekarang sistem perbankan kita lihat, sistem keuangan, sistem produk-produk Islam, kemudian pendidikan Islam melebar dan sebagainya. Dan saya kira sama ada arus daripada bawah ataupun arus daripada atas, kita tak peduli. Kalau dua arus ini digerakkan, dua-duanya akan bertemu atas dasar ataupun atas hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan bersatu. Kalau kita
memperjuangkan yang satu, insya-Allah kita akan bersatu. Itu saya kira ya. Tetapi saya tidak saya berasa sedih kalau ada orang terus menyalahkan dan sebagainya tanpa memberi alternatif. Itu saja maksud saya, tanpa memberi alternatif. Bagaimana alternatif yang kita perlu buat. Dan saya dah kata, manusia dalam soal kepimpinan ini, bila kita cakap tentang kepimpinan, kita bercakap tentang influence, tentang pengaruh. Pengaruh, kalau kita lihat dalam tahap-tahap kepimpinan, tahap yang pertama pengaruh atas dasar jawatan. Bila ada jawatan, kita boleh memimpin. Yang kedua, yang lebih tinggi daripada itu, atas dasar perhubungan. Kadang-kadang kita tak ada jawatan, tapi perhubungan kita baik, orang sayang pada kita, kita diterima sebagai pemimpin. Yang tahap yang ketiga, apabila kepimpinan kita menghasilkan suatu impak. Orang yang kata ada result dalam kepimpinan kita yang boleh dilihat. Jadi kita dah buat penyelesaian masalah kepada masalah pendidikan, masalah ekonomi, orang nampak, dia ni boleh dilihat sebagai seorang pemimpin. Okey. Yang ketiga, pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin. Jadi kita misal kata ulama dan umara tadi kan, ulama yang benar-benar mendidik, umara yang memimpin misal kata, tetapi kadang-kadang kita nampak mereka tidak boleh melahirkan barisan pelapis. Barisan pelapis yang lahir secara natural. Itu. Yang ketiga, yang di atas sekali, pemimpin yang menjadi ikon kepada kebaikan, yang mana orang ikut dari hati, bukan kerana ada jawatan. Dia, orang kata, orang lihat dia dah main baik dah. Contoh Rasulullah, orang bicarakan tentang amanah, Al-Amin, orang ingat Rasulullah. Sebab Rasulullah tu Al-Amin kan. Orang bincang tentang Rasulullah, orang ingat Al-Amin. Dia jadi ikon kepada ini. Jadi sekarang ni bagi saya lah soal demonstrasi ke apa ke dan sebagainya, parti A, parti B dan sebagainya, saya kira bukan saja A dan B. Dalam kelompok kita ada C, ada D, ada A dan sebagainya. Saya kira apa yang penting ialah kita bekerja, berdakwah, memberi kesedaran kepada orang, dan kita nak wujudkan aliran yang baru di tengah masyarakat, aliran yang tidak terikat kepada kelompok ataupun puak, iaitu mukmin profesional, orang yang boleh menilai, boleh mengislah dan boleh menjadi teladan untuk kebaikan dan sebagainya. Soal politik, saya rasa itu bermusim sifatnya. Bila tiba pilihan raya dan sebagainya. Tetapi malangnya saya melihat kadang-kadang kita berpolitik tanpa mengira musim. Tanpa mengira musim. Dan politik kita sekarang ini kurang diuruskan, minta maaf tadi, secara profesional. Contohnya, apabila berlaku antara peperangan, pertikaian antara Saidina Muawiyah dengan Saidina Ali, begitu seru, sampai terjadi peperangan. Tetapi dalam sejarah, indahnya peperangan itu tidak merencatkan perkembangan ilmu dan juga pembebasan daerah-daerah yang belum Islam ke Islam. Maksudnya empire Islam terus berkembang. Pengajian ilmu Islam terus ini. Sebab yang bertelagah dalam soal siasat hanya dua ini. Yang lain tu terus melaksanakan kerja, teknokratnya, ulamaknya dan sebagainya. Dan kadang-kadang suatu perkara itu terlalu kusut untuk kita selesaikan. Jadi selalu saya berpesan kepada diri saya, dan juga mungkin boleh dikongsikan bersama, mari kita selesaikan perkara yang kita mampu selesaikan dahulu. Dan insya-Allah selepas itu Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan perkara yang kita tak mampu. Gitu Jadi kita lihat sebagai perbandingan. Saya pernah mendengar cerita ini yang diceritakan dalam TV9 dulu. Saya rasa Ustaz Zamri mantap yang bawa cerita ni. Dia kata apabila Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api oleh Namrud, bakaran api itu terlalu besar, Jadi dan ada seekor burung yang kecil, paruh kecil, dengan paruh yang kecil tu dia ambil setitis air di paruh yang kecil, dia pun terbang di atas dan dia letakkan air yang setitis itu ke tempat api yang besar, begitu besar. Tindakan burung yang kecil ini diketawakan oleh burung-burung yang besar. Kenapa? Mana mungkin setitis air akan memadamkan bakaran api yang begitu besar. Tapi apa jawab burung kecil itu? Ini jawapan saya jugalah untuk kita sama-sama kan. Burung kecil itu berkata, Allah tidak tanya apakah dengan usahaku itu api itu padam atau tidak. Tapi Allah pasti bertanya apa yang telah aku buat untuk memadamkan api itu. Ini yang saya katakan,
fokus kita kepada effort, kepada usaha, bukan efek, kesan ya. Jadi usaha daripada kita, insya-Allah itu takdir kita. Takdir daripada Allah. Takdir sentiasa mengatasi takdir. Tetapi takdirlah sebaik-baiknya, barulah kita dapat takdir yang baik. Jadi saya menelusuri perjuangan Rasulullah yang bermula daripada peringkat Makkiyah ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di peringkat Madinah ya. Bagaimana Rasulullah bermula, api Islam itu bermula daripada dirinya yang dapat wahyu, kemudian kepada Siti Khadijah isterinya, kemudian kepada anak angkatnya Sayyidina Ali, kemudian kepada sahabat yang paling akrab itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Uthman dan sebagainya. Merebak sebab Rasulullah bertindak dari dalam keluar, dari kecil menjadi kepada besar ya. Daripada circle of influence-nya, iaitu kuasa yang ada pada diri dia, circle of influence, bergerak perlahan-lahan daripada dalam keluar tu kepada circle of concern-nya, di luar pengaruhnya ya. Akhirnya makin membesar, akhirnya sampailah Islam tu datang ke tanah Melayu. Waktu itu datuk nenek kita masih animisma lagi kan. Bayangkan kalau Rasulullah bertindak waktu itu, bertindak dari luar ke dalam. Maksud kata tunggu dia berusaha, yang masuk Islam adalah golongan-golongan yang dikatakan syufaha. Syufaha ni maksud orang yang rendah akal lah. Hamba abdi, keluarga Ammar, Bilal dan sebagainya. Tetapi sikit-sikit dia merebak. Ya, jadi kita hendak itu. Ya, kesan chain reaction tadi yang bermula tadi. Tetapi kalau kita menunggu yang besar dulu, sebab itu Rasulullah ditegur apabila Abdullah Ibnu Maktum ya, orang yang buta kan, Rasulullah lebih melayan ketua-ketua Quraisy. Jadi begitu kita cuba di sini lah bagaimana kita dakwah ni. Saya tidak menafikan pendekatan siasat, pendekatan untuk merubah pemimpin dan sebagainya. Kita boleh saja, betul. Tetapi marilah sama-sama kita berperanan ya di tempat yang masing-masing dan kita mengharapkan mukmin profesional ini misalnya kata satu gagasan. Saya tak kata dia rebranding Islam. Islam tu memang dah tinggi. Tak perlu lagi kita rebrandingkan. Tetapi sekarang Islam telah ditohmah, Islam telah difitnah. Saya kata kita perlu rebranding balik. Ya, rebranding balik Islam tu pada pandangan masyarakat kini. Sebab saya dah katakan Islam adalah agama yang paling disalah tafsirkan oleh bukan Islam saja tetapi oleh orang Islam sendiri kan. Jadi kita perlukan proses rebranding balik Islam. Bermula dengan personal branding. Personal branding itu tak kira lah pengikut dengan pengikut, cara pengikut, rakyat dengan cara peniaga dengan peniaga. Pokoknya apabila kita berperanan di tempat masing-masing, insya-Allah kita akan lihat Islam itu akan tertegak. Ya, insya-Allah.